Kepuasan mengajar sambil berhadapan dengan kamera video merupakan satu tugas yang agak mencabar bagi diri saya walaupun telah berkhidmat sebagai guru terlatih lebih kurang 13 tahun. Pada sesi makro pengajaran ini, saya berupaya menilai kembali sejauh mana keberkesanan sesi saya sebagai seorang guru untuk menjalankan tugas mendidik anak murid saya di dalam kelas. Faham tekanan ketika menjalankan tugasan ini juga terasa apabila saya berasa agak kekok untuk mengajar sambil diperhatikan oleh rakan guru yang berperanan merakam sesi pengajaran yang saya laksanakan. Walaupun masa yang digunakan agak singkat, namun tekanan melaksanakan sesi pengajaran ini amat dirasai. Apatah lagi sewaktu membuat rakaman pada bahagian perkembangan, saya terpaksa mengulangi sebanyak 3 kali rakaman kerana masalah teknikal pada kamera. Ia betul-betul menguji kesabaran saya. Semasa menjalankan makro teaching, saya telah mendapat mengesan beberapa kekuatan dan kelemahan pengajaran saya. Antara kekuatan saya ialah objektif pengajaran yang saya tercapai sepenuhnya apabila saya menyemak hasil kerja murid. Di samping itu juga, saya dapati sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung, murid memberi tindak balas yang baik sewaktu sesi soal jawab. Ini telah memberi kepuasan kepada saya, tambahan pula mereka sentiasa mendengar dan akur dengan arahan yang diberikan. Saya juga berjaya mengawal kelas dengan baik. Persediaan rapi telah saya lakukan sebelum memulakan makro teaching ini untuk mengelakkan sebarang masalah yang berlaku sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran. Persediaan awal adalah sangat penting bagi membantu saya menyampaikan isi kandungan pelajaran dengan baik, mematuhi masa yang telah ditetapkan dan menjalankan segala aktiviti yang dirancang dengan kemas dan teratur. Pemilihan inovasi yang sesuai dapat menarik minat murid dan dapat memastikan murid-murid berada dalam keadaan terkawal supaya aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Saya juga dapati ketika pengajaran dan pembelajaran saya berlangsung, murid telah terlibat secara proaktif. Ini adalah kerana saya telah berjaya menyediakan set induksi yang menarik dan dapat menimbulkan minat mereka untuk belajar. Set induksi yang saya sediakan juga mampu menarik minat murid dan sifat ingin tahu mereka terhadap isi pelajaran yang ingin saya sampaikan. Saya juga menyediakan set induksi yang lebih menjurus kepada proses menjana idea supaya dapat memperkembangkan minat mereka terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang akan dijalankan. Ternyata cara ini dapat menarik minat dan sifat ingin tahu mereka. Ketika sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung, saya dapat melihat setiap sesi soal jawab bahagian inovasi yang ingin saya sampaikan mendapat respon yang amat menggalakkan daripada murid-murid. Ini mungkin disebabkan oleh penyediaan bahan bantu mengajar atau slide yang menarik minat murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan berkesan. Penyediaan bahan bantu mengajar slide yang berkesan seperti penggunaan LCD dengan adanya sistem bunyi dan gambar yang menarik banyak membantu saya untuk memudahkan murid memahami konsep atau isi pelajaran yang ingin disampaikan dengan lebih cepat. Saya juga menyediakan contoh ilustrasi agar murid dapat memahami topik yang ingin disampaikan dengan jelas dan menggunakan teknik ganjaran serta pujian untuk menghargai dan menarik minat murid. Penggunaan ICT dalam pengajaran saya dapat menarik minat murid dan membantu mereka memahami dengan jelas terhadap isi pelajaran yang ingin disampaikan. Sewaktu menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran, saya juga dapat membina hubungan yang baik antara guru dan murid tanpa mengira bangsa, jantina dan agama. Hubungan yang baik ini terbukti apabila mereka memberi kerjasama sepenuhnya ketika diminta menjalankan aktiviti di dalam kelas. Secara keseluruhannya, saya dapat mengenali dan mengingati nama setiap murid dan ini menyebabkan mereka rasa diri mereka dihargai. Sebagai kesimpulannya, apabila kita melaksanakan pengajaran makro teaching, seseorang guru akan mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang. Kita juga akan mengetahui sama ada objektif pengajaran tercapai atau sebaliknya.
Seperti yang kita ketahui, pengajaran adalah kegiatan dalam bilik darjah yang tersusun dan sistematik, yang diwujudkan khusus untuk murid yang bertujuan untuk membolehkan mereka berlaku perubahan di kalangan mereka. Kegiatan yang dirancang dan dijalankan adalah untuk pengetahuan baru, mengubah kepercayaan dan mengubah tingkah laku. Oleh itu, seorang guru seharusnya faham murid adalah berbeza dari segi kognitif, sosial, emosi dan psikomotor. Oleh itu, sewaktu melaksanakan prinsip pengajaran dan pembelajaran, guru seharusnya memperbagaikan isi pelajaran agar semua murid dapat mengikutinya dan mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan.